أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita pada My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita berada pada halaman 132 surah Al-An'am, surah yang ke-6, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Biru saya. Biru. Hari ini kita teruskan bersama hari ini dengan tuan-tuan yang berada ceria, gembira bersama Al-Quran sebagai hadiah daripada Allah. Setiap hari kita memohon hidayah ini daripada Allah paling kurang 17 kali sehari untuk kita sentiasa dipandu, sentiasa bersama cahaya untuk meneruskan kehidupan sampai ke destinasi akhir ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, Tuhanku, tambahlah ilmu kepadaku. Jadi pada hari ini insya-Allah kita meneruskan, tuan-tuan boleh share, kongsikan di Facebook ya, beritahu pada kawan pada hari ini ada satu perkara penting berkaitan dengan apa yang kita alami sekarang, berkaitan dengan pandemik ataupun cabaran ujian COVID-19. Hakikatnya itu dibongkarkan ya dalam halaman 132 ini untuk kita sama-sama lihat. Cuma kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama Ustaz Tirmizi. Terima kasih kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulakan pertemuan kita hari ini. Kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi membacakan surah Al-Fatihah bersama tuan-tuan yang berada di rumah untuk sama-sama kita mengulang dan juga kita memahami ya, memastikan dalam hidup kita bacaan Al-Fatihah ini adalah bacaan wajib dalam solat kita yang kita ingin baca pada awal ini untuk kita mengulang kaji tuan-tuan ya. Bacaannya dan juga kefahamannya, bahawa kita sedar bahawa dalam hidup kita ini kita adalah hamba. Kita adalah hamba yang hanya menghambakan diri khusus iyyaka, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jiwa kehambaan itu kita rasa kurang, kita rasa kalau Allah bagi kita cabaran ujian, kita mengadu juga kepada siapa?
kepada Allah, ya, iyyaka nasta'in, lantaran Allah sajalah yang dapat membantu kita. Kita minta tolong orang A, B, C, kita WhatsApp ke mana ke sini pun ustaz, ya, sebenarnya akhirnya yang menentukan bantuan diberikan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bergantung kepada yang paling tinggi itu lebih bijak berbanding dengan kita bergantung dengan sesama kita yang lemah. Akhirnya kalau Allah tidak tentukan kita mendapat bantuan daripada orang tersebut, kita akan kecewa, kita akan stres di dalam kehidupan. Jadi pada hari ini insya-Allah kita meneruskan halaman 132. Mari kita lihat sinopsis halaman hari ini. Pada ayat 36 hingga 37 kita akan melihat penolakan orang musyrik terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan permintaan mereka agar diturunkan satu perkara yang hebat, mukjizat ataupun ayat, dan apakah respon selepas itu. Kemudian pada ayat yang ke-38, kesempurnaan ilmu dan kuasa Allah serta tidak ada kelalaian ataupun sesuatu pun tidak ditinggalkan di dalam Al-Quran. Maksudnya untuk menjadi panduan kepada kita. Pada ayat 40 hingga 44, tempat mengadu hanya kepada Allah pada saat ditimpa kesulitan, tetapi kalau kita tidak respon dengan cara yang baik, Allah akan menerangkan kesannya pada ayat 44 nanti insya-Allah. Jadi sama-sama mari kita sama-sama memulakan bacaan. Adik-adik yang belum lagi pegang mushaf, ya, boleh ambil mushaf. Kita buka sama-sama, ya, adik-adik sekalian, ya, ibu ayah ajak kepada anak kalau tak ada kelas tersebut. Ayat 36 hingga 40 kita mulakan, ustaz. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, juga sahabat-sahabat kita yang sedang bersama di Facebook sekarang ini, alhamdulillah bergabung kita, dan jangan lupa terus sebarkan pengajian kita, berkongsi. Kita hari ini menyambung muka surat 132 dan masih lagi berada di juzuk yang ke-7 surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Kita nak baca permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-36 sehingga ayat yang ke-30. Ayat 40. Ayat 36 hingga ayat ke-40. Nanti patah balik minta. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, barangkali ada yang masih dalam belajar ikut slow-slow, pelan-pelan, tak apa. Nabi sebut khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya pula. Jadi tak apa, kita belajar dan belajar dan belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kemudahan buat kita insya-Allah taala. Dan satu lagi hadis dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain, ya. Jadi kalau kita gabungkan dua perkara tu, makin baca Quran, insya-Allah kita akan dipimpin untuk memberi manfaat pada manusia lain. Tapi kalau kita tak baca Quran, mungkin kita tak memberi manfaat yang maksimum. Ataupun kalau orang yang selalu memberi manfaat pada orang lain, nanti Allah pimpin dia untuk menjadi khairukum juga, iaitu akan minat baca Quran. Jadi dua-dua itu saling melengkapi insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran, jom kita mula baca. Saya nak cuba permulaan ini Ustaz, nak dengan taranum Hijaz, Baik, Muratal Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 36 hingga 40 ya. Semalam kita diingatkan oleh Allah SWT bagaimana nabi sebagai seorang rasul sebenarnya diingatkan bahawa dalam hidup ini dalam menyampaikan terus menyampaikan dan jangan terlampau mengambil respon ya ataupun terlampau reaktif sedih sangat kepada apa yang didegilkan oleh orang lain. Malah sebenarnya bila ada mukjizat yang disampaikan, Allah ada peraturan pengaturannya yang tersendiri, dan kalau nabi nak sangat ya memberi hidayah, silakan buatlah, carilah mukjizat sendiri ya. Itu yang diingatkan. Poinnya untuk kita dalam hidup kita ni, mungkin kita nak sangat orang berubah Ustaz ya, tetapi kita kena ingat bahawa perubahan kefahaman ya, saya menyampaikan tuan-tuan faham bukan milik saya. Betul. Ya, bukan milik saya tetapi adalah milik daripada Allah Subhanahu taala ya. Saya sebagai wasilah ya untuk menyampaikan, dan moga-moga Allah terima amal kita Ustaz ya, dan juga tuan-tuan Allah terima dan Allah izinkan untuk mendapat taufiq, iaitu kejayaan untuk memahami dan juga mengamalkan isi daripada al-Quran. Maka pada ayat 36 Allah menyatakan innama, hanya orang yang mendengar sahaja yang mematuhi seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah memberikan hakikat dua kategori manusia. Yang pertama, yastajibul ladina yasmaun, iaitu mereka mendengar dan menjawab. Bila mereka dengar, mereka menjawab ataupun melaksanakan seruan. Itu kumpulan yang pertama. Tapi kumpulan yang kedua, wal mauta. Wal mauta ini satu orang mati, tapi sebelum bercakap tentang orang mati, ini adalah hati yang mati, itu lebih mati daripada orang mati Ustaz. Ya, pasal orang yang mendengar, yang menjawab amalan ya, menjawab kebaikan nabi yang disuruh oleh nabi, ataupun yang degil, dua-duanya akan mati. Tapi dalam ayat ini Allah nak menceritakan orang yang mendengar tapi buat-buat tak dengar. Ya, orang ini digelar sebagai al-mauta. Hatinya mati. Allah kata apa? Ya ba'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir nanti, kepadanya lah kita akan kembali. Bila kita kembali pada Allah ini, maksudnya Allah akan menentukan sama ada berbaloi atau tidak, apakah hukuman, apakah ganjaran kepada yang dengar dengan yang degil. Perkara ini untuk apa? Allah nak beri tahu kepada kita ya, ketika kita menyampaikan, kita tidak dapat kawal orang ini yastajib, menjawab, ataupun dia menjadi al-mauta, mati hatinya. Orang itu yang bertanggungjawab, yang menyampaikan terus menyampaikan. Pasal hidayah untuk menjawab, untuk memahami semua itu bukan milik daripada Rasul, dan juga kalau kita mengikut Rasul menyampaikan ajak anak apa sebagainya, bukan milik kita. Ya, yang pentingnya apa? Kena sedar bahawa dua-duanya akan kembali pada Allah, akan dipersoalkan. Ayat 37 Allah mengambil perkataan mereka, orang-orang yang musyrik ini. Mereka orang-orang musyrik berkata apa? Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat daripada Tuhannya? Ya. Laula nuzila alaihi ayatun min rabbih.
Sebenarnya kan ada Quran Ustaz kan. Betul. Dah ada dah macam-macam mukjizat tapi mereka tak puas hati. Mereka tak nak beriman pada Quran, tak cukup. Mereka tak cukup dengan Nabi ada pada peristiwa 1200 orang boleh minum air yang menjadi mukjizat lah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak cukup. Mereka nak mukjizat ataupun istilahnya ayah, ya, satu kebesaran yang lain khas untuk mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat Bani Israel ada minta begitu, Hawariyun pun ada minta yang Maidatun minas sama itu ada minta. Jadi boleh ke tak boleh minta? Sebenarnya jawab Nabi apa? Nabi diajarkan juga kepada kita, qul innallaha qadirun ala an yunzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebenarnya Allah berkuasa je nak menurunkan tetapi mereka tidak mengetahui. Mereka tak tahu pasal apa? Mereka tak tahu apa yang mereka minta. Mereka minta ni untuk apa? Kalau mereka minta untuk mendekatkan diri pada Allah, sebenarnya ada Al-Quran, ada Nabi dengan air yang 1200 orang boleh minum itu. Sebenarnya dah ada dah. Tak perlu minta lagi pun. Tetapi disebabkan mereka minta ini bukan kerana nak mendekatkan diri pada Allah, mereka nak jauh daripada Allah, nak memperolok-olokkan Nabi. Ya. Ini yang berlaku kat sini yang kita belajar bahawa dalam hidup kita Ustaz ya, jangan pula kita kata ya Allah, aku ni nak beriman ni kan, tapi boleh tak tunjukkan satu bukti, kalau boleh dalam akaun saya tiba-tiba ada orang derma 1 juta Allah. Kan ada jenis-jenis individu yang dia nak meminta benda pelik-pelik, ya, baru dia akan beriman kepada Allah SWT. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini sebenarnya apa yang mereka buat ini dia lebih kurang kalau zaman sekarang Ustaz ya, mereka ni mencabar Tuhan sebenarnya ya, dia mencabar Nabi tapi sebenarnya dia mencabar Tuhan. Dan bila bercakap tentang mencabar Tuhan ini pasal Allah Qadir, Allah ni berkuasa, dia lebih kurang contoh macam anak lah kan. Anak ni dia kata ayah, abah ni sebenarnya boleh buktikan tak abah sayang, kan ini anak cakap kan, abah sayang ke tak sayang, okey, buktikan abah dengan membeli satu telefon harga 2000 kalau ayah sayang. Kalaulah ayah tuan-tuan dapat anak yang cakap begitu, tolong buktikan, bagi satu perkara hebat menandakan ayah sayang. Ayah akan cakap apa? Kalau ustaz akan cakap apa? Kalau adalah anak murid ke kata ustaz sayang tak kami anak murid. Kalau sayang buktikan. Biasanya waktu itu sebelum kita menjawab kita dah mula dah okey, fine. Fine kan. Iaitu okey, kalau abah beli, abah boleh beli. Tapi lepas kalau abah dah beli, kalau kamu masih lagi tak belajar bersungguh-sungguh, tak buat yang terbaik, siap kamu kena cari makan sendiri. Kan. Itu kalau dia baru ayah biasa. Pasal apa? Pasal anak mencabar ayah. Kan? Pasal memang ayah dah sayang dah. Ayah pergi bekerja cari duit apa sebagainya. Tapi bila minta ekstra, itu petanda yang kita boleh belajar daripada sini. Minta, Allah dah bagi macam-macam, kan, bagi oksigen, bagi makan, minum, darah kita mengalir okey, semua sihat. Tetapi bila orang-orang musyrik ini dia nak minta lebih lagi. Ini sebagai satu perkara yang kita ingin elakkan ya, kerana orang beriman, dia dah beriman sebelum datang lagi mukjizat. Mukjizat itu untuk menguatkan lagi seperti Hawariyun. Hawariyun dia minta juga turunkan Maidatun minas sama, ya, hidangan daripada langit. Kemudian Nabi Isa mengingatkan ittaqillah kan, ittaqullah. Tapi lepas tu mereka kata memang kami ni nak makan, mereka orang miskin kan, mereka nak makan dan kami akan menjadi golongan syahidin yang akan bersaksi betul-betul beriman. Jadi kalau atas dasar itu okey. Tapi kalau sekadar nak mempermain-mainkan, itu adalah perkara yang Allah ingatkan pada ayat 38, wama min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahi illa umayun amsalukum. Mungkin nak baca sekali lagi Ustaz ya ayat ini. Pasal ayat ini apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Allah suruh kita perhati betul-betul ayah yang memang dah ada dekat sekeliling, tak payah minta yang baru. Ya, pasal minta yang baru itu tandanya bersedia akan dihukum kalau kita tak to the standard, ya, tidak buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi sila Ustaz ayat 38. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat kita. Alhamdulillah, syukur semuanya terus dipermudahkan bersama Quran Time. Rabbi zidni ilma. Puan Umi Hanum dari Kanada Ustaz. Kanada. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kita terus bergabung. Kita nak baca sekarang Ustaz ayat yang ke-38. Jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala
يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم. Dan tidak ada seekor binatang pun yang di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Allah suruh kita perhatikan kepada ayat-ayat kebesaran-kebesaran Allah yang dabah ini yang berjalan ya di atas muka bumi, sama ada pakai badan ke, pakai kaki 2, kaki 4, kaki 40 ke ya, kalau macam apa ulat gonggok tu kan banyak je kaki tu. Allah suruh kita perhatikan mereka okey je kan, mereka itu diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita tengok dahulu perkataan kita, iaitu perkataan kita pada hari ini ialah, mari kita sama-sama perhatikan, iaitu raja'a. Ya, raja'a maksudnya ialah kembali. 104 kali diulang dalam al-Quran. Sebenarnya bila Allah letakkan perkataan raja'a ini untuk kita sedar bahawa apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, akhirnya kita akan kembali pada Allah, menghadap Allah. Pada waktu itu kita akan dipersoalkan, adakah kita betul-betul taat ataupun degil daripada seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah cara untuk kita tanda kita ini betul-betul taat? Kita mendengar dan kita menjawab, merujuk balik. Sebelum kita rujuk ataupun kembali pada Allah, selalu kembali kepada perkataan Allah, iaitu Al-Quran. Jadi kita berehat sebentar, kita akan bersambung selepas ini. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah bertemu kembali kita Ustaz dalam My Quran Time. Kita di halaman 132. Saya sempat tadi Ustaz sambil-sambil kita rehat tadi, sahabat-sahabat kita ramai rata-ratanya melafazkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Puan Salihah Merusin dari Brunei Darussalam, ada dari Nuremberg Germany, yang semua bersama kita, dan sahabat-sahabat kita yang subhanallah di tanah air kita tercinta. Mudah-mudahan kita terus bersama dengan Al-Quran. Dan kita nak kongsikan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, tajwid kita. Kita masih lagi berkongsi tentang sifat tafashi yang melibatkan huruf shin, iaitulah terbahagi kepada 3 martabat. Sifat tunggal tafashi terbahagi kepada 3 martabat. Martabat paling tinggi, martabat pertengahan, dan martabat paling rendah. Mari kita tengok apakah situasi atau keadaan martabat paling tinggi, iaitu terjadi pada huruf shin yang musyaddah ataupun shin yang bersabdu. Contohnya pada ayat yang ke-41, iaitu wa ashabas shimal. Jadi contohnya mungkin ini dalam surah yang ke-56 Ustaz, surah yang ke-56 kata silap, surah wa ashabas shimal ni mungkin surah Al-Waqi'ah mungkin, iaitu huruf shin yang bersabdu wa ashabus shimal. Maksudnya tingkatan tafashi dia tu paling tinggi, maknanya paling kuat berhamburan wa ashabus shimal, bushimal, itu satu. Itu yang paling tinggi, huruf shin yang bersabdu. Yang pertengahan pula iaitu terjadi pada huruf tafashi martabat pertengahan terjadi pada huruf shin sakinah ataupun shin yang berkeadaan mati. Contohnya pada surah yang ke-6, iaitu surah Al-Maidah, jika tak silap saya, innakum latashhaduna. Jadi ini
dua tempat ataupun dua martabat tafashi yang kita kongsikan pada hari ini, iaitu yang pertama shin yang bersabdu dan juga shin yang sukun ataupun shin yang sakinah mati, martabat pertengahan. Ustaz Fazrul, dalam ayat yang kita nak baca hari ini pun ada huruf shin yang bersabdu. Pada ayat yang ke-43 sekejap lagi. Kita 43. Akan baca sekejap lagi. Sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian, boleh nanti kita praktik terus ayat yang ke-43 shin yang bersabdu. Baik Ustaz. So, maksudnya kita dah kongsi dua, ada lagi satu, nantikan insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi tentang tafashi ya. Yes, minggu ni kita penuh dengan tafashi ya. Okey, masya-Allah ya, berhamburan tapi jangan sampai terkeluar air liur kan. Okey. Baik, itu yang kena dijaga. Dan insya-Allah kita sama-sama belajar dan meneruskan. Sebentar tadi kita melihat kepada ayat yang ke-38 ya. 38 Allah menjadikan dabbah fil ard wala ta'irin yatiru bijanahai ya, iaitu burung ya, ataupun bukan sekadar burung tetapi yang terbang. Ta'irin ni bukan sekadar burung tapi yang terbang ya, terbang ni rama-rama, pepatung ya, itu pun dua kepak juga. Ataupun kalau di bumi ini dabbah yang empat kaki, dua kaki ataupun banyak kaki. Dan mungkin ada yang tanya kat mana ikan. Sebenarnya ikan ini ada dua jenis. Satu yang ikan yang dia sampai boleh dia berjalan dekat atas dasar je tu. Ada ikan yang ada kepak yang boleh terbang kan. Jadi di tengah-tengah tu ikan yang biasa itulah kan. Okey, pasal waktu tertentu tu ikan tu akan berada di salah satu tempat tersebut. Jadi ini adalah satu perkara yang sebagai ayah kebesaran Allah, dan mereka ini umamun amsalukum. Ini mungkin bagi pakar-pakar kajian haiwan ya, dulu saya pernah terlibat dengan jabatan veterina di luar negara sebenarnya buat website. Jadi rupa-rupanya ilmu tentang dabbah dan ta'ir ini luas melampau-lampaunya kan. Semut pun ada banyak dia punya umat-umatnya. Dia bukan satu jenis saja kan. Kan ada semut merah, hitam, itu yang kita tahu. Tapi di dalamnya pun ada geng-geng dia yang kalau katakan kita kaji dalam National Geographic apa sebagainya, mereka menyatakan ada yang jenis R&D ataupun pengkaji yang tugas dia memang dia kalau gula kita tu tertumpah sedikit dia pun dia dah tahu dah. Itu geng R&D. Ada yang geng air conditioning, aircon yang boleh susun balik, pastikan bahawa apa yang dibawa makanan itu tidak rosak cepat. Masya-Allah, subhanallah. Jadi macam-macam perkara itu yang dikaji, dan Allah menyatakan di sini mereka ni umat ya, mereka ni ada juga tenteranya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Maksudnya Allah tidak tinggalkan apa pun di dalam kitab Al-Quran ini ya, dalam kitab ini maksudnya adalah bekalan untuk dabbah, termasuk juga kita sebagai insan. Allah tidak pernah tinggalkan. Jadi kalau ada yang kata bahawa saya ni tak yakinlah dengan 2021 nanti ya, rezeki saya apa sebagainya, sebenarnya Allah dah jaga dah semua satu dunia ini, termasuklah haiwan yang kecil besar semua. Kalau kita sekadar nak makan satu hari satu pinggan nasi itu mudah bagi Allah SWT ya, tapi Allah bagi ada kaya miskin untuk kita saling menolong, kerana summa ila rabbihim yusyarun, kita akan dikumpulkan semua ya. Imam Al-Alusi menyatakan bahawa binatang-binatang ni pun akan dikumpulkan. Apa sebab, macam mana, apa yang berlaku, itu kita tak tahu. Yang penting kitalah yang kena buat persediaan. Dan apakah persediaan itu? Ayat 39, walladzina kadzabu biayatina. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami, summun wa bukmun, biasanya ada wa umyun ustaz ya. Tapi kat sini ada fi zulumat saja. Iaitu tuli, bisu dalam kegelapan. Jadi apa maksudnya? Mereka bukannya buta, tetapi kerana mereka dalam kegelapan. Apakah punca kegelapan itu? Kerana mendustakan kebenaran ya, ayat-ayat Allah, dan juga tidak memanfaatkan telinga yang Allah beri itu untuk dia dapat maklumat yang betul membawa pada Allah Subhanahu Taala. Itu sebabnya mendengar Al-Quran ustaz ya, amat penting. Ya tuan-tuan, mendengar perkara-perkara baik amat penting. Kalau kita dengar Quran dapat nur. Lawannya ustaz zulumat ya. Itu sebabnya dalam surah Ibrahim ada cerita kan, mengeluarkan orang beriman daripada zulumati ilan nur. Quran ya. Jadi kalau kita tengah gelap-gelap, rasa macam pening-pening kan, tak tahu nak buat apa, alamak saya ni banyak kesilapan pada waktu lepas, saya rasa macam tak best hidup saya, stres dan sebagainya, itu namanya zulumat. Kita cepat-cepat cari nur daripada Al-Quran. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Jadi Allah kata
Jika Allah kehendaki Allah sesatkan, kalau Allah kehendaki Allah beri jalan yang lurus. Apa maksud di sini? Maksudnya ialah bukan maksudnya saya ni ustaz dah disesatkan. Allah dah tentukan saya sesat. Satu, pandai-pandai dia beritahu Allah yang nak sesatkan dia. Sebenarnya Allah kata siapa yang Allah kehendaki Allah sesatkan ini bergantung kepada pilihan yang dia ada. Kalau ada ayat Allah, kebesaran Allah, ayat Quran, dia perlu baca tapi kata tak penting. Kan? Dia dustakan kepentingannya. Ataupun dia dah baca ayatnya tapi dia kata saya tak nak kot ikut intisari Al-Quran ini. Itu namanya orang itu menjemput kepada Allah, ya Allah tolong sesatkan saya. Ya. Tetapi kalau katakan orang tu berusaha, ya, Allah memberi kita pilihan, Allah akan beri kita jalan yang lurus. Ini kefahaman yang betul. Pasal kalau tidak nanti ustaz ya, kalau ada orang kena tampar kan, pong kan. Betul, mengapa kamu kena tampar? Saya ditentukan kena tampar kan. Jadi tampar sampai dia habis ustaz kan. Tapi tak ada orang buat begitu. Orang itu akan lawan dan sebagainya, menunjukkan bahawa Allah beri pilihan kepada kita untuk memilih jalan sakit ataupun jalan sihat. Jadi kita nak teruskan ustaz. Ayat 40 tadi kita dah baca. Betul? Kita baca sekali lagi boleh ustaz? Boleh ustaz. 40 terus sampai 44. Masya-Allah. Baik, boleh insya-Allah. Baca satu muka pun tak apa. Boleh ya. Baca Quran sah. Baca Quran. Rezeki Allah Taala bagi. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi dan saya hormati sekalian, ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak, Kak Umar. Maka memang dah siap-siap masak ustaz. 12 sampai 1 ni. Kalau tak sempat buka pun dia akan menghadap depan TV, telinga dengar. Dan masa lain dia akan catat dan sebagainya. Jadi subhanallah, rezeki Allah Taala. Mari kita sambung bacaan kita ayat yang ke-40 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-44. Tadi kita dah baca Hijaz. Saya nak cuba baca Sikah juga Sikah antara taranum-taranum yang saya sukalah. Nahwan, Sikah, Hijaz. Jadi kita cuba Sikah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنا
فإذا هم مبلسون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 40 hingga ayat 44 ini menyambung kepada seruan Allah kepada Nabi Muhammad, juga seruan Allah kepada kita untuk katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sesaan Allah sampai kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, adakah kamu akan menyeru selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ini adalah hujah kepada orang-orang yang meminta selain daripada Allah bila berlaku as-saah. Yang kita sudah tengok, as-saah ini adalah saat bila saat seorang itu kematian. Yes. Satu lagi maksudnya adalah kiamat. Yeah. Bila ulama menggabungkan dua-dua, bila seseorang itu meninggal, bermulalah kiamat dia. Allah. Tak ada dah patah balik ke dunia dah. Dia bermulalah, dia akan pergi ke alam barzah. Kalau dia orang yang buat baik, tuan-tuan suka buat baik dan kembali kepada Allah SWT, kita bersama Ustaz ya. Yeah. Harapnya kita dibukakan pintu mafatih, kunci yang kita nampak kepada syurga Allah SWT di alam kubur. Ya. Tetapi kalau tidak, dia akan nampak preview kepada azab di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Jadi ini adalah kata Allah, ghairallahi tad'un, adakah kamu nak berdoa kepada selain daripada Allah jika kamu orang yang benar, ya? Bal iyyahu pada ayat 41, tidak, hanya kepadanya kamu meminta pertolongan jika dia menghendaki dia hilangkan apa yang kamu mohonkan kepadanya dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menyatakan Allah boleh nak menghilangkan bahaya bila kita berdoa, ya, dan juga pada waktu itu akan lupalah kita kepada apa yang disyirikkan, apa yang kamu syirikkan. Allah nyatakan nak menceritakan Allah boleh buat, tetapi Allah bagi pilihan. Allah bagi pilihan, kamu nak mendustakan ke ataupun membenarkan. Perkataan hujung pada ayat 40. Jadi penting membenarkan. Tuan-tuan bila baca Quran, bila dengar My Quran Time ini, kita dengar mesej yang ada tu, satu bila ustaz baca, kita kan, kita ya Allah, ya Allah, kan. Kalau katakan kita faham sikit, kita kata ya Allah, insya-Allah, ya Allah, berkati aku ya Allah, jangan jadi aku di kalangan orang yang mukadzibun. Kan orang-orang Arab biasa dia akan jawab kan, Allahumma ja'alna minhum, kalau katakan orang baik kan, ataupun na'udzubillahi min zalik. Perkataan-perkataan itu penting kerana apa? Kerana kita nak memastikan kita ini betul-betul membenarkan. Kalau tidak, kita rasa macam tak ada apa kot, mesej dah ada ayat ni, terus next nak tunggu sampai juzuk yang ke-30. Yang itu kita harap kita boleh baiki bersama, tuan-tuan. Yang pasal saya buat begitu dulu waktu baca Ramadan Ustaz ya, baca surah Al-Baqarah tu, bila nak sampai muka surat yang 286, ayat 286 kan, lepas tu rasa lega kan, wah dah juzuk 30, boleh dah makan pulut kuning Allah kan. Tapi bila sedar bahawa itu bukan tujuan Quran ini, Quran bukan untuk dikhatamkan, tapi untuk diambil hidayahnya. Walaqad arsalna ayat 42, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada umat sebelum engkau, kemudian kami seksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Yang ini memang dekat betul dengan kita Ustaz. Allahu akbar. Telah berlaku umat dahulu, Allah cakap. Tetapi zaman sekarang apa yang berlaku, kita kalau baksa ini sesuatu yang sengsara seperti perang, ya, terlampau ni wad-dharra, kemudaratan. Sekarang ini ialah COVID-19 Ustaz. Masya-Allah. Ya. Betul Ustaz. Allah kata apa? Apa tujuan Allah hantar ada perang ataupun ada mudarat seperti COVID-19 yang kita alami sekarang? Mungkin tuan-tuan ada cabaran-cabaran dalam keluarga ke, bisnes ke, la'allahum yadarraun. Tujuannya apa? Ini kita clear daripada ayat 42 ni, untuk kita tadarru'. Apa maksud tadarru'? Tadarru' ini kalau kita bercakap tentang istilah di dalam Al-Quran ada dua Ustaz ya. Satu ialah dara'a, ya, dan satu lagi adalah khasya'a. Khasya'a ini dia dalam bentuk fizikal, kita merendah diri. Ya tadarru'un ini ialah emosi kita tunduk kepada Allah Subhanahu taala. Emosi kita. Jadi Allah nak kita sebenarnya tunduk emosi kita. Jangan kita ini terus mendustakan ayat-ayat Quran. Kita rasa ayat Quran tak penting, ya. Jadi bila tuan-tuan pada Quran Time ini ataupun dalam PKP COVID-19 ini, kita kembali pada Quran, kita makin lagi tunduk emosi kita, ya Allah, aku ni lemah, aku ni tersilap, aku ni sibuk sangat. Itu adalah objektif Allah menghantar ad-dharra selain daripada baksa, ya. Tetapi apa yang berlaku pada ayat 43, ya. Mari kita tengok Ustaz sekali lagi ayat 43.
Ini adalah satu lagi kumpulan al-mauta yang kita tidak mahu jadi begini, ayat 43. Okey Ustaz, ni agak tegas sikit Ustaz. Ya. Kita cuba ras, taranum ras. Macam Syekh Sudais ke tu? Syekh Sudais. Okey, Okey, anak sedih ajalah. Okey. Baik Ustaz. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 43 Ustaz kan? 43. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan rendah hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadikan apa yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka. Jadi ini kumpulan yang kedua Ustaz ya. Kumpulan yang di mana bila datang ba'suna tadarra'u, sepatutnya mereka ini tadarra' ya, tunduk hati, emosi, ya Allah aku ni banyak silap ya Allah, Engkau hantar ujian ini untuk kami duduk dekat rumah baca Quran, kembali balik kehidupan, ampunkan kami ya Allah. Sepatutnya. Tapi apa yang berlaku? Walakin apa yang berlaku? Dua perkara. Hati mereka menjadi keras, wa zayyana lahumu syaitanu ma kanu ya'malun ya. Iaitu yang pertama, hati mereka jadi keras, tak nak baca Quran, tak nak solat, tak nak istighfar, tak nak. Dia kata bahawa ini hanyalah fenomena alam. Ini adalah pandemik macam SARS, macam yang lain-lain. Padahal sebenarnya Allah bukan suruh bandingkan SARS dengan COVID-19 ke apa sebagainya, itu satu perubatan kan, ilmu perubatan. Tapi la'allahum yadarra'un. Dan yang keduanya, syaitan akan menghiasi apa yang mereka buat. Mereka kata bahawa fine, kita dah derma, kita dah buat baik selama ni, kita tak ada apa-apa. Ya. Ini cara syaitan menipu kepada manusia, sehingga kan kita tak perlu pun, orang ini tidak perlu kembali pada Quran ya, tidak perlu baiki solatnya, baiki keluarganya, pasal dia rasakan bahawa everything is fine. Ya. Jadi ayat 44 itu, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, bila peringatan dilupakan, apa yang dibuat? Allah berikan kemewahan macam-macam. Hatta idza farihu, bila mereka bergembira sangat, Allah akan berikan satu azab, wa fa idza hum mublisun, sehingga mereka putus asa daripada rahmat Allah SWT. Kita tidak mahu jadi begitu. Kita makin lagi terlupa daratan ya, membawa kita kepada situasi, apakah gambaran luas kepada muka surat 132, sama-sama kita saksikan. Iaitu apabila awal tadi ada seruan ya, ada orang yang nak dengar, ada orang yang mungkin dia tidak mahu mendengar, dan kalau tak nak dengar itu bersedialah akhirnya karam di lautan kehidupan. Tapi kalau nak mendengar seruan, ikut apa peraturan yang ada dalam bahaya yang melanda, orang-orang inilah yang akan sentiasa tadarru' ya, iaitu merendah diri, minta ampun, minta bantuan daripada Allah, dalam masa yang sama menghargai kepada ayat-ayat Allah, bahawa dia tak minta lebih-lebih. Dia tahu bahawa Allah dah bagi macam-macam untuk dia terus merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kita kepada resolusi halaman 132. Yang pertama, dengar dan patuh dalam apa yang kita buat ya, bukannya dengar kemudian abaikan kebaikan yang kita dengar. Yang kedua, manfaatkan deria dengar, lihat dengan mata hati untuk berada di jalan yang lurus. Dan yang ketiga, kita jaga hati kita daripada menjadi keras dengan cara merendah diri, dengan selalu membaca Al-Quran dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran rakan kami saat kami hidup ini ya Allah. Jadikan Al-Quran teman kami, pelindung kami saat kami keseorangan di kubur nanti ya Allah. Jadikan Al-Quran sahabat kami, teman kami di mahsyarmu nanti ya Allah.
Jadikan Al-Quran teman kami, sahabat kami, saat kami berada di titian sirat-Mu, sehinggalah kami memasuki syurga-Mu, ya Allah. Maka ya Allah, permudahkan hati kami untuk bersahabat dengan kalam-Mu Al-Quran. Jadikan hati kami hati yang senantiasa berpaut bercinta, rindu akan bacaan Al-Quran, kefahaman tentang Al-Quran, alunan Al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengurniakan diri kita, ya, masyarakat kita menjadi individu yang mendengar dan menjawab seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran yang kita ingin bina, tuan-tuan. Tabung gerakan ini adalah untuk kita membuat kempen dengan sumbangan tuan-tuan pada nombor yang tertera, adalah untuk banyak lagi program pendidikan agar ramai mendengar Al-Quran dan ramai menjawab seruan daripada Allah daripada Al-Quran, sehinggakan hati kita tidak keras, masyarakat kita tidak diisi dengan individu yang rasa amalannya bagus tetapi tidak sebenarnya. Kita bertemu lagi dalam ulangan jam 5 pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas yang mendoakan pada tuan-tuan semua menjadi insan yang hatinya lembut menuju Allah Subhanahu Wa Taala. My Quran Time, baca faham amal.